Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bermula dalam 1 minit 2 lagi insyaAllah. Kita berikan peluang kepada rakan-rakan kita untuk bersama pada malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita sambung lagi kuliah pengajian kita di Baitus Salam, dan tajuk yang diberikan pada malam ini adalah berkaitan tentang isu-isu yang hangat baru ni tentang seorang pendakwah yang membuat tuduhan dan tumahan yang melampau terhadap Universiti Islam Madinah. Dan saya sebagai penuntut ilmu di sana sudah pasti terasalah dengan apa yang diperkatakan itu. Yang anehnya, dalam tuduhan-tuduhan yang cuba beliau lemparkan, iaitu tuduhan-tuduhan yang berbentuk ekstremis kepada penuntut ataupun pelajar Universiti Islam Madinah, seolah-olah Universiti Islam Madinah ni mengajarkan akidah yang ekstrim kepada para penuntutnya, seolah-olah akidah yang kita belajar di Madinah dulu ni adalah akidah yang mengkafirkan ibu dan ayah kita, yang mudah untuk nak mengkafirkan sana sini. Yang anehnya, yang bercakap itu sendiri dalam video tersebut yang mudah dan menuduh ataupun melontarkan hukuman kafir. Dan belum lagi dengan berbentuk argumen-argumen falasi yang dilakukan oleh beliau. Ini satu tuduhan yang sangat-sangat buruklah, apa yang kita boleh katakan, kerana beliau sebenarnya tidak memahami akidah para salafus salih. Ketika beliau cuba untuk nak memukul rata, sampaikan menggolongkan akidah ataupun nama salafi ini sebagai satu akidah yang musyabbihah ataupun mujassimah, yang seolah-olah menjisimkan Allah. Ini satu tuduhan yang tidak tepat sama sekali, dan itu insya-Allah kita akan sentuh nanti. Dan apa yang kita nak bincangkan di sini adalah berkaitan tentang akidah para salafus salih yang kita semua belajar
dan apa yang diajarkan di sana. Ini satu akidah yang dibawa sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana akidah yang sahihah ini, akidah yang penting, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebut sataftariqu min ba'dihi ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah kepada 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semua nanti boleh masuk dalam neraka kecuali satu. Dan Nabi kata, bila ditanya man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka yang terselamat itu Rasulullah? Nabi kata, man kana ala mithli ma ana alaih al-yawmu ashabi. Ini hadis riwayat Abi Daud. Yang mana Nabi kata, iaitu yang sesiapa yang berada di atas misal apa yang aku berada di atasnya pada hari ini bersama dengan para sahabatku. Jadi sesiapa yang akidah dia, i'tiqad dia sejajar dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya percaya, maka insya-Allah dia akan terselamat dan masuk ke dalam syurga. Bukan bererti bila kita kata bila Nabi kata selain daripada itu masuk neraka, maksudnya mereka ini kafir. It depends. Ada yang sampai akidah yang menyimpang, yang sampai boleh mengkufurkan penganutnya, dan ada juga yang dikira sebagai kesalahan, dosa besar, yang mana dosa-dosa itu perlu dibersihkan dulu di neraka sebelum mana dia akan dapat masuk syurga juga nanti. So itu berbalik kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah sahihah ini adalah satu akidah yang juga adalah akidah Ahlus Sunnah. Nabi SAW kata dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq zahirina la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan ada sekelompok daripada umat aku yang sentiasa tegar di atas kebenaran, tiada siapa pun yang dapat memudaratkan mereka ataupun menentang mereka hatta sehinggalah datangnya ketentuan daripada Allah, sedangkan mereka masih lagi berada di atas itu. Benar, kumpulan-kumpulan hari ini kita tengok kelompok-kelompok dalam Islam sudah pelbagai dan sudah berpecah kepada pelbagai mazhab akidah. Para pendapat-pendapat pun bercelaru kalau bagi orang-orang awam. Tapi Nabi SAW dalam Al-Quran Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku, iaitu jalan yang lurus, maka ikutlah dia. Janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang terpisah-pisah itu, maka kamu akan menyimpang daripada jalannya. Apakah itu jalan Allah? Iaitu apa yang Allah utuskan Rasulnya, apa yang para sahabat Nabi SAW berjalan di atasnya. Dan itulah adalah qurun al-mufaddalah, kurun-kurun yang dimuliakan. Jadi sesiapa daripada umat ini yang menyelusuri akidah mereka sehingga hari kiamat, maka mereka itu berada di atas jalan Allah. Nabi SAW pun kan pernah lukis dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Nabi lukis jalan, Nabi buat satu jalan lurus, kemudian Nabi buat garis-garis kanan dan kiri. Nabi kata, ini jalan yang lurus ni adalah jalan aku, ini jalan yang kita kena ikut. Tetapi jalan yang terpisah-pisah ini adalah jalan yang mana syaitan akan menyeru ke arahnya. Kemudian Nabi bacakan ayat tadi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Jadi ini adalah akidah as-salimah, akidah yang selamat. InsyaAllah akidah yang akan menyelamatkan kita daripada menyimpang, mengelakkan kita daripada terjebak dalam hawa nafsu, daripada pemikiran-pemikiran yang salah. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah daripada zaman Nabi SAW sampai kepada hari ini. Ahli sunnah wal jamaah semakin kurang, dan boleh jadi pada sesetengah zaman dia berkurangan, boleh jadi juga dia bertambah. Ada setengah ketika, ada setengah tempat sangat-sangat kecil bilangannya. Tapi insya-Allah walaupun sedikit padanya keberkatan dan kebaikan, sebab mereka itu berada di atas kebenaran. Dan sesiapa yang berada di atas kebenaran, maka insya-Allah mereka tidak risau walaupun mereka itu sikit, dan tidak akan risau dengan bilangan-bilangan lain yang sangat-sangat ramai. Kata Allah
wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah yang akan diberikan nikmat oleh Allah ke atas mereka, daripada kalangan para nabi, dari kalangan para siddiq, dari kalangan para syuhada, dan dari kalangan para salihin. Jadi sesiapa yang mendampingi mereka ini, maka apa yang kita nak takut lagi, kan? Itu semua adalah sebahagian daripada kesabaran kita dalam menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk nak mengikuti jalan mereka ini, jalan para salafus salih ini, kita perlu kena ada ilmu yang jelas, dan kita kena ada kesabaran dalam menimba ilmu tersebut, ataupun kesabaran, ketabahan dalam menanggung serangan-serangan, tuhmahan-tuhmahan daripada mereka yang memusuhi dakwah tersebut. Kita kena bersabar di atas jalan Allah, bersabar di atas agamanya, bersabar di atas sunnah Rasulnya. Kita akan bertemu dan menghadapi tuduhan-tuduhan sebegini, serangan-serangan sebegini. And mungkin pada zaman ini kita tidak menghadapi siksaan seperti mana yang dihadapi oleh sebahagian ulama-ulama dulu seperti di zaman Al-Imam Ahmad. Tetapi sering akidah ini akan sentiasa dimusuhi di mana-mana sahaja, dan itu adalah ujian bagi kita semua. Jadi kalau dia nak dikatakan Universiti Islam Madinah itu menyampaikan akidah yang sesat ataupun menyesatkan, hari ini saya nak berkongsi tentang rumusan tentang apakah akidah yang diajarkan ataupun yang kita pelajari selama ini. Mungkin di sana ada perbezaan beberapa terminologi, tetapi kita tahu kat situ kita boleh rumuskan sama ada adakah akidah para salafus salih ini ekstrim ataupun membuatkan penuntutnya menjadi ekstrim. Kita sama-sama dengarkan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah senang. Rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar, ini asas. Ini tak ada siapa pun daripada kalangan orang Islam yang akan mengingkarinya, kan? Kecuali kelompok-kelompok yang menyimpanglah. So ini adalah akidah beriman kepada Allah. Yang pertama dalam rukun iman. Kita semua ni yang duk ramai, duk berceralu-ceraru ni, yang duk bergaduh-gaduh ni, semuanya dalam ruang lingkup rukun iman ni. Rukun iman yang 6 ni. Ini adalah usul kepada agama kita. Tetapi dalam rukun iman ini ada mengandungi perincian-perinciannya. So, dalam perincian-perincian inilah yang mungkin ada berbeza setengah kelompok dengan kelompok yang lain. Misal kata kalau kita tengok yang pertama, rukun iman yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita beriktikad, kita percaya dengan satu kepercayaan yang sangat yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam aspek rububiyahnya. Nanti ini kita akan explain. Dalam aspek uluhiyahnya, dalam aspek asma' wa sifatnya. Apa pun pembahagian orang yang nak cuba, ini tauhid 3 ni, ini sesat ni, tauhid 3 ni tauhid ekstrim. Ini sebab mereka tidak mahu menyelami apakah yang dimaksudkan dengan ataupun iman ataupun daripada aspek rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya. Sedangkan banyak benda-benda yang sama, cuma mungkin terminologi itu yang berbeza di antara sesetengah kelompok dengan kelompok yang lain. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa yang dimaksudkan tauhid rububiyah? Yang sebagai orang mengingkarinya di atas tanpa atas dasar ilmu, tak faham pun apa maksud tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni satu tauhid yang kita boleh kata macam tauhid fitrah, yang boleh kata hampir semua manusia ni ada tauhid rububiyah. Tapi jangan ingat, itu dia orang ingat bila dia orang kata tauhid rububiyah ni, macam mana pula orang-orang kafir ni boleh ada tauhid. Itu satu kefahaman yang salah. Rububiyah ni maksud
ke satu kepercayaan di sana ada satu kuasa, ada pentadbir, ada Tuhan. Itu rububiyah. Jadi sebab tu dalam aspek rububiyah ini, kemungkinan orang-orang yang bukan Muslim pun boleh percaya daripada sudut itu. Kerana itu dalam Al-Quran, Iblis sendiri pun percaya. Iblis sendiri pun kata, Rabbi bima aghwaytani. Berdoa, dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku. Iblis sendiri kata dalam Quran, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, wahai Tuhan, aku akan sesatkan semua manusia. Aspek ketuhanan, even kalau kita tengok orang musyrikin dulu pun, mereka percaya Allah itu Tuhan. Kalau kita tengok juga, misal kata orang Kristian, mereka percaya Allah itu Tuhan. Maksudnya mereka percaya ketuhanan Allah itu wujud. Tetapi adakah itu menjadikan mereka ini Muslim, mukmin? Not necessary. Sebab ketuhanan mesti disertai dengan aspek yang lain. Sebab tu diperlu kepada tauhid uluhiyah. So tauhid rububiyah ni lebih kepada dunia ini ada pentadbirnya, Allah itu ada kekuasaan di bumi ini. Abu Jahal, Abu Lahab pun mengakui aspek kerububiyahan Allah. Walaupun mereka ini kufur, walaupun mereka ini sesat. Dalam Al-Quran Allah nukilkan. Allah kata, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, nescaya mereka akan mengatakan Allah. Allah. Orang kufar, orang jahiliyah, orang musyrikin Makkah dulu pun, siapa ciptakan kamu? Allah. Dia percaya pada Allah. Adakah ini menjadikan mereka mukmin? Belum lagi. Allah kata lagi, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah." Ini kepunyaan Allah. Kata orang kafir. Allah tanya, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Allah kata, tanyalah mereka ni, siapa yang turut bagi rezeki daripada langit, daripada bumi, siapa yang menghidupkan yang mati, siapa yang menguruskan urusan-urusan di dunia ini. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengakui aspek ketuhanan Allah itu ada. Melainkan etis tak adalah, sebab dia tak percaya Tuhan itu wujud. Dan mereka sendiri pun, orang-orang sebegini, bila dalam keadaan susah, mereka akan memohon, merayu kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, "Wa idza massakumud durra fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafur." Orang-orang yang kufur ni, masa mereka ini dalam kesusahan di tengah-tengah lautan yang bencana tu, jadi didoa pada Allah. Tetapi bila Allah telah menyelamatkan mereka, mereka berpaling dan kufur kepada Allah. Jadi walaupun seseorang itu ada aspek kerububihan, percaya pada kerububihan Allah, tidak menjadikan mereka Muslim, tidak menjadikan mereka ini boleh terselamat daripada api neraka. Orang kufar mengakui tauhid rububiyah ini, tetapi tidak menjadikan mereka Muslim, sebab mereka masih lagi musyrik, mereka masih lagi kufar. Kerana ini hanya satu aspek. This is not what is. Ini sebelum datang uluhiyah, mesti kena ada aspek rububiyah. Maksudnya, how kita nak sembah Allah dengan sebenar-benarnya, sekiranya orang tu tak percaya ada satu kuasa yang mentadbir bumi, orang tu tak percaya adanya Tuhan. Jadi inilah penting untuk nak kita faham betul-betul supaya tidak menjadikan keliru. Kalau tak, orang akan kata,
Ni tauhid 3 ni apa ni ekstrim. Tentang mana ekstrimnya? Tak ada keekstriman. Ini hanya nak membahaskan daripada sudut aspek keimanan, kepercayaan. Kan? Jenis yang kedua, apa yang kita panggil sebagai tauhid al-uluhiyah. Yang inilah yang akan menentukan sama ada orang tu Muslim ataupun mukmin. Ini juga dikenali sebagai tauhid al-ibadah. Tauhid yang perlukan kepada niat, yang perlukan kepada tujuan. Inilah yang telah menyebabkan dakwah para rasul itu menghadapi cabaran daripada umat mereka. Semua rasul datang kepada kaumnya akan kata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain daripadanya. Mereka tak kata, wahai kaumku, Allah adalah Tuhan kamu. Sebab kebanyakan daripada manusia mengaku tentang kewujudan Allah, kewujudan Tuhan. Tetapi yang menjadikan mereka mukmin bukan sekadar itu, tetapi yang menciptakan kita adalah Allah yang Esa, yang memberikan rezeki adalah Allah yang Esa, yang menguruskan segala sesuatu ada Allah yang Esa. Tak ada sesiapa selain daripadanya. Dan kepadanya lah sahaja kita berdoa, kita memohon. Maka hanya kepadanya lah kita sembah. Hanya kepadanya lah kita berdoa. Kita tak sekutukan lagi dengan sesiapa pun. Jadi Al-Quranul Karim bila menyebut tentang aspek Tauhidur Rububiyah adalah untuk nak berhujah dengan orang-orang kufar, supaya kalau mereka mempercayai Allah itu adalah Tuhan, kenapa kalian tidak menyembahnya tanpa sekutu? Sedangkan kamu percaya Allah itu ada. Afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Jadi tauhidul uluhiyah adalah tauhid yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan tauhid ar-rububiyah ni macam kita kata aspek yang orang lahir tu dia sama ada yang ada didikan agama atau tak ada didikan agama, dia macam believe there are some power. Mungkin dia tak mengenal, dia tak tahu lagi tentang hakikat itu. Dia tak tahu siapa Allah, dia tak tahu nak sembah siapa, macam mana nak menyembahnya. Di situ datangnya tauhidul uluhiyah. Di situ datangnya para rasul yang mengajak kaumnya, yang membezakan di antara ahlu tauhid dan mereka-mereka yang menyimpang daripada jalan ini. Dan ini berterusan sampai sekarang. Jadi para ahli akidah yang selamat ini berjuang untuk nak memastikan manusia dan umat ini tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kubur, tidak melakukan perkara-perkara syirik. Ahli tauhid ini akan menyeru manusia ke arah akidah yang selamat, menyembah Allah yang satu, meninggalkan segala amalan-amalan jahiliyah dan khurafat. Orang-orang yang menyimpang, kemungkinan mereka hanya ingat pada Allah ketika dalam keadaan yang susah. Tetapi bila lepas daripada itu, mereka mula berdoa kepada berhala mereka. Mereka mula menyekutukan Allah. Ini adalah tauhid yang membezakan di antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dan inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersengketa dan berperang dengan orang musyrikin sejak sekian lama. Inilah yang Nabi SAW katakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku akan memerangi manusia itu sehingga mereka mengucapkan
tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi tak suruh mereka mengakui ketuhanan Allah semata-mata, tetapi Nabi datang membawa maksud tak ada sesiapa yang berhak disembah selain daripada Allah. Inilah maksud la ilaha illallah, iaitu tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ini yang kita kena faham. So di manakah ekstrimnya? Ni orang kata tauhid 3 serangkai ni. Itu baru 2 jenis. Tapi jenis tauhid yang ketiga inilah yang membuatkan kita umat Islam. Yang tadi ni membabitkan orang beriman Islam dengan bukan Islam. Tauhid yang ketiga ni yang membabitkan antara orang Islam sesama mereka bersengketa sampai ke Allah. Itulah tauhid al-asma' was-sifat. Apa maksud tauhid al-asma' was-sifat di sisi para salafus salih? Iaitu kita mengisbatkan kepada Allah apa yang Allah isbatkan kepada dirinya sendiri. Kita tetapkan makna yang Allah telah tetapkan kepada dirinya sendiri dan apa yang telah ditetapkan baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada asma' dan as-sifat. Asma' ni nama, sifat-sifat. Kita menafikan apa yang Allah nafikan terhadap dirinya sendiri dan juga apa yang Rasulullah nafikan juga daripada segala bentuk aib, dari segala bentuk kekurangan, daripada segala bentuk penyelewengan, daripada dari macam-macam aspek yang Allah dah sebut dalam Al-Quran. Ini akidah para salafus salih. So orang yang nak tuduh akidah para salafus salih musyabbihah, mujassimah, seolah-olah nak menyamakan Allah dengan makhluk, ini akidah para salafus salih. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah kata tak ada yang seumpama dengan Allah dan dialah yang mendengar lagi maha melihat. Okey. Cuba faham daripada ayat. Allah kata jangan samakan aku dengan sesiapa pun. Tak ada apa-apa perumpamaan, tak ada. Tak boleh kita imagine Allah ni sama dengan sesiapa pun. Tetapi di akhir ayat Allah kata dan dialah yang mendengar dan dialah yang melihat. Allah sebut dia mendengar dan Allah sebut dia melihat. Adakah penglihatan Allah sama seperti makhluk? Adakah pendengaran Allah sama seperti makhluk? Tidak. Allah dah kata sebelum dia tak ada apa yang serupa dengan Allah. Tetapi Allah mengisbatkan pada dirinya ada sifat sama', mendengar, dan juga ada sifat al-basar, iaitu yang boleh melihat. Manusia juga ada pendengaran, manusia juga ada penglihatan, haiwan pun ada penglihatan, ada pendengaran. Adakah sama pendengaran dan penglihatan makhluk ini dengan Allah? Tidak. Tetapi adakah kita nak takwilkan apa maksud sama Allah? Apa maksud basar Allah? Tidak. Tak ada siapa pun daripada para salafus salih yang nak cuba menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang mengatakan bahawa akidah salafi adalah musyabbihah ataupun mujassimah, hakikatnya diorang ni keliru dan jahil tentang akidah para salafus salih. Yang pertama, mereka ini jahil ataupun keliru akidah salafi itu sendiri. Maybe mereka ini bila nak baca tentang akidah salafi, mereka baca daripada buku-buku ataupun mereka ini dengar daripada guru-guru yang bukan daripada aliran salafi. Ataupun mereka hanya dengar daripada sumber ketiga mereka yang menentang aliran salafi. Maka ini yang boleh membawa ke satu kefahaman yang salah tentang akidah salafus salih. Kalau nak rujuk, nak faham tentang akidah para salafus salih, kena rujuk daripada sumber-sumber utama, sumber-sumber prima kepada akidah salafus salih itu sendiri.
Kena berguru dengan guru-guru kita yang betul-betul faham dengan akidah salafi itu. Kena ada kefahaman yang baik dalam bahasa Arab. Siapa yang faham akidah salafus salih? Siapa yang faham bahasa Arab kalau dibaca buku-buku akidah salafus salih? Tak ada satu pun ibarat, tak ada satu kalimah pun yang menyamakan Allah dengan makhluk. Akidah salafus salih adalah mengisbatkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diisbatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Yang tadi kita dah bacakan ayat dia. Kemudian mereka ini jahil dan keliru tentang maksud musyabbihah. Musyabbihah ni tuduhan yang diorang kata kepada akidah salafiyah yang kata menyerupakan, tashbih, menyerupakan. Seolah dia kata ini akidah golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka tak faham apa maksud tashbih dan musyabbihah. Iaitu mereka yang menganggap bahawa mengisbatkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, diorang kata ini musyabbihah. Sedangkan musyabbihah adalah kalau memang orang tu kata Allah ni macam makhluk, sifat ini seperti makhluk, sifat ini seperti makhluk fulan. Jadi kena bezakan antara tashbih dan juga aqidatus salaf yang mengisbatkan sifat tanpa penyerupaan kepada makhluk. Yang ni yang akan ramai orang yang salah faham dalam bab ini. Kata Ishaq bin Ibrahim, tashbih, aqidah musyabbihah, bila ada orang tu mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk itu, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk tertentu. Kalau memang ada orang kata begitu, barulah orang itu dikenali ataupun digelar sebagai musyabbihah. Tapi kalau orang itu dia kata sebagaimana yang Allah sendiri kata, bila Allah kata pendengaran, Allah kata penglihatan, tanpa nak kata bagaimana, macam mana rupanya, tak ada. Akidah salaf ni, dia tak ada cuba untuk nak membayangkan. No. Dia tak ada kata pendengaran tu melibatkan telinga macam mana. Tak ada. Kita tak persoalkan tentang itu sebab kita tahu tak ada apa yang serupa dengan Allah. Macam mana yang bila Allah kata tentang syurga, Allah sebut dalam syurga ada sungai, ada batu-batu jenis-jenis permata terhiasan tertentu dalam hadis Nabi SAW. Adakah kita nak samakan emas di syurga itu seperti emas di bumi? Adakah kita nak samakan sungai di syurga itu seperti sungai di bumi? Tak. Sebab Nabi Allah dah kata a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Syurga yang kita tak boleh nak bayang, yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah kita lihat. So bila kita kata syurga itu ada sungai, sungai, we don't know how, we don't know macam mana rupa, yang penting dia tak akan sama dengan apa yang kita bayangkan. Tapi kita gunakan istilah yang Allah di dalam Al-Quran yang telah sifatkan. Adakah kita nak kata jangan kata sungai? Kalau kita kata sungai, maksudnya kita sudah membayangkan ataupun kita sudah mentafsirkan, menyamakan syurga itu seperti di bumi. No. Kita baca Allah kata jannatin tajri min tahtihal anhar, kita baca min tahtihal anhar, al-anhar sungai. Kita tak ada nak tukar-tukar. Tak, mungkin bukan sungai, mungkin maksud bukan sungai sebenarnya, tapi kita pula nak pandai-pandai nak ubah apa yang Allah tidak kata. So kekeliruan inilah yang menjadikan musuh-musuh kepada akidah salafiyah menyerang akidah salafi kerana mereka jahil tentangnya, dan manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya. Allah pun dah kata fala tadribu lillahil amthal, janganlah kamu umpamakan Allah ini dengan apa-apa perumpamaan. This is our aqidah salafus salih. Jangan kamu duk kata apa yang kami tak kata. Jangan duk mengadakan apa-apa yang para salafus salih tak kata. Tiba-tiba nak tuduh
orang seperti Imam Ahmad, seperti nak tengok para ulama, para salafus salih dulu ni, seolah-olah mereka ini ada akidah kufur dan syirik, seolah-olah mereka ini mudah mensyirikkan orang, seolah-olah mereka ini mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan itu tak pernah mereka kata. Sakit hati kalau orang kata apa yang kita tak kata. Kan, kalau orang tuduh kita suka makan pizza, kita tak suka makan pizza, tiba-tiba dia kata dia ni suka makan pizza, jom kita makan pizza. Pandai-pandai pula nak kata aku suka makan pizza, aku tak kata pun. So jangan create sesuatu yang tak ada, dan creation kita itu kita wujudkan untuk kita bermusuh. Baik Asy'ari, akidah Asy'ariyah ataupun para Salafiyah, kedua-dua mereka, kelompok dan cara fikir ini cuba untuk nak menafikan Allah itu sama dengan makhluk. Itu sesuatu yang disepakati. Jangan pula akidah contoh Asy'ariyah nak tuduh akidah Salafiyah ni nak menjisimkan Allah, nak menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan itu bukan apa yang dikatakan. Dan jangan pula daripada sini pun menuduh contoh akidah Asy'ariyah ni begitu dan begini dengan apa yang mereka sendiri tidak maksudkan. So jangan buat satu tuduhan yang tidak dikatakan oleh empunya kalam. Masing-masing bersetuju bahawa Allah itu tidak ada serupa dengan makhluk, tetapi cara fikir itu macam mana Allah tidak sama dengan makhluk, itulah yang telah membezakan kelompok-kelompok ni. Yang ni kata tak boleh lah, kita kena takwil. Kita takwil supaya kita tak serupakan Allah. Dia rasa itu cara yang selamat untuk dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Akidah salaf, apa pasal pula? Tak payah takwil pun, tak ada nak kita nak serupakan Allah dengan makhluk. No, tak boleh kita yang ni kata. Nampak tak? Kedua-dua kelompok ini cuba nak menyucikan Allah, meletakkan Allah pada kedudukannya. Tetapi metodologi itu yang membuatkan ini bersengketa. Ini tembak ini, tembak ini. Itu, subhanallah, itu telah menjadi satu persengketaan daripada dulu sampai ke sekarang. Kan? Allah musta'an. Kalau kita tengok Al-Quranul Karim, ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim tidak lekang daripada menyebut nama-nama Allah dan sifat Allah. Setiap surah pun kecuali satu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyifatkan ada nama Allah kat situ, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat-ayat lain pun banyak sekali Allah telah menyifatkan dirinya dengan sifat dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu ini, maka wajib bagi kita untuk nak mengisbatkan perkara tersebut, dan kita beriman dengan apa yang dibawa oleh kitabullah, tanpa untuk pandai-pandai kita nak interpret sendiri dengan akal kita ataupun dengan kefahaman kita yang terhad. Akal manusia ni terhad. Jangan duk fikir Allah ini seperti makhluk, seolah-olah duk tanya soalan-soalan. Sebelum Allah ciptakan arash, Allah kat mana? Soalan tu sendiri tak valid. Sebab akal kamu yang bertanya itu cuba nak membayangkan Allah itu seperti makhluk yang tertakluk pada ruang, yang tertakluk pada tempat. Sedangkan tak payah tanya yang tu. Sebelum Allah ciptakan arash, itu bukan kita punya urusan. Benda-benda gaib berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ketuhanan. Cukup kita beriman apa yang Allah khabarkan daripada wahyunya ataupun Rasulnya sampaikan kepada kita. Tapi disebabkan manusia ini melampau dalam nak menggunakan akal, try to understand perkara-perkara ghaibiyat yang tidak diberitakan kepada kita, maka kita create something yang tidak valid dan kita bergaduh untuk itu. Macam mana para sahabat dulu berakidah?
Mereka tidak berperang kerana itu. Benda yang tak perlu dia nak question, tak perlu kita nak fikir sampai ke tahap itu. Nak membayangkan macam mana di mana kalau dari syurga dan neraka, mana arah dia. It's not your job untuk nak fikir kat mana arah syurga dan neraka tu. Our job untuk beramal untuk dapat syurga Allah. Our job untuk nak make sure kita tak masuk dalam api neraka. Tak kira lah apa arah tujuannya sekalipun. Kita tidak menghukum, menetapkan sesuatu ke atas Allah apa yang Allah tidak tetapkan kepada diri. Allah lebih mengetahui dirinya daripada sesiapa pun yang lain. Allah kata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah yang maha tahu apa yang ada di depan, di belakang mereka itu. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Cukup kita beriman yang tu. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menyeru Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Allah kata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, serulah ia. Maka Allah sebut, Allah pertama sekali menetapkan dirinya ada nama yang mulia. Maka semua nama-nama Allah mulia. Allah suruh kita seru Allah dengan ia. Dan Allah seru kita untuk kita tidak menyimpang daripada nama-nama Allah. Allah kata, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَعِهِ. Bila Allah kata, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَعِهِ. Jangan kita, ilhad ni apa maksud dia? Menyimpang. Menyimpang daripada apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Apa yang dibuat oleh kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok lain yang menyimpang. Tetapi ahli sunnah clear di atas jalan yang lurus. Ini yang kalau kita tengok pergaduhan di antara Asy'ariyah dan Salafiyah, kebanyakannya pergaduhan itu akan berlega di kalangan di benda-benda yang membabitkan asma' wa sifat. Itulah. Yang lain sama, kita beriman kepada Allah, kita mengesakan Allah, kita mentauhidkan Allah, kita percaya pada Allah punya kuasa dan sebagainya. Hanya daripada sudut asma' wa sifat. Kita semua beriman dengan asma' wa sifat. Tetapi teknikal di bawah itu yang membezakan kita sampai ada yang mengkafirkan antara satu sama lain. Kita tak nafi. Jangan duk kata akidah salafiyah ni akidah yang suka mengkafirkan orang. Demi Allah, tidak sama sekali. Sifat ekstrim yang suka mengkafirkan ini bukan ada pada baik salafiyah ataupun kita kata dalam akidah Asy'ariyah pun tak begitu. Tetapi sifat itu wujud pada individu. Individu yang ada, yang terlampau bersemangat sangat, yang terlampau very sensitif sangat. Individu-individu inilah wujud di mana-mana kelompok dan ideologi ada. Tak payah duk kata orang yang duk kata salafiyah tu dia suka mengkafirkan, dia sendiri pada video klip itu duk kafirkan. Mereka itu juga tidak terlepas daripada suka menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Senang cerita, manusia ni dia akan sesatkan orang-orang yang tidak sekufu dengannya. So be careful lah. You nak kata orang lain suka sesatkan orang lain, you pun sesatkan juga. Ini lebih kepada sikap seseorang itu. Sebab orang kita ni tak tahu nak deal macam mana dengan perselisihan. Benda-benda yang boleh sit down together, you sit down together. Dalam banyak benda kita boleh buat benda tu bersama-sama. Akidah kita dalam kebanyakannya sama. Takkan tak boleh untuk nak kita tahu tang mana kita nak bersama, tang mana untuk nak kita berselisih, tang mana perselisihan itu kita kena hormati, tang mana perselisihan itu mungkin kita tak boleh tolerate. So, you have to be specific. You have to be precise
Jangan pukalkan semua macam tu. Hanya kerana mungkin ada segelintir mereka-mereka yang terlibat dalam tu, semua kena. Habis semua dia ditibainya semua. Itu bukan akidah para salafus salih. Akidah yang lain-lain ni sama macam mana akidah-akidah kita semua beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Ini perbahasan lain yang panjang untuk nak kita bahaskan. Ni suka saya di akhir ruang ni saya nak bincang sikit dan tengok ni. Dalam video tu kan disebut kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid syarah kepada kitab Tauhid. Yang dia duk condemn pasal bab-bab musyabbihah, bab-bab pasal asma' wa sifat. Tapi bukalah dalam kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid, okey. Fathul Majid ini adalah syarahan kepada kitab At-Tauhid. Kalau kita tengok dalam Fathul Majid, apa yang dibincangkan? Dia lebih memperbincangkan tentang aspek apa yang boleh membuatkan seseorang itu menjauhi syirik. Even kalau kita tengok dalam ini pun bab-bab berbakti kepada orang tua, membahaskan tentang aspek makna syahadatain, okay. Kita boleh tengok dalam bab ni bab syirik, benda-benda yang boleh membawa kepada syirik, aspek contoh bertabaruk dengan batu, dengan pokok, bab menyembelih selain daripada Allah, bab syirik dalam nazar, bab syirik dalam istighathah, bab syafa'ah, bab yang berkaitan dengan banyaklah sebenarnya. Ghulu, bab-bab ekstrim dalam memuja orang saleh, bab-bab ekstrim dalam mendatangi kubur orang-orang saleh, bab-bab berkaitan dengan sihir, bab-bab berkaitan dengan perbomohan, bab-bab yang tangkal, meramal, bab-bab istisqa, bab riak, bab-bab mentaati ulama, pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya, menjadikan para ulama arbaban min dunillah, bab menyalahkan takdir, bab salah guna ucapan dan sebagainya, bab mengingkari qadar. Macam-macam topik yang kalau kita tengok ini adalah berkaitan dengan untuk nak menjaga manusia ini daripada terjebak dalam perkara-perkara syirik. Jadi tak pernah masyayikh dan guru-guru kami ajar kami untuk nak kafirkan orang mudah-mudah. Kalau dia kata tak, ni ada ni ada pelajar Universiti Islam Madinah ni jenis yang suka kafir, jangan ambil seorang dua, jangan ambil sekarang satu individu kita nak hukum pada semua. Itu zalim namanya. Sifat macam tu wujud pada semua. Kalau kita nak buat macam tu, kita ambil mana-mana orang-orang yang contohnya berakidah Asy'ari contohnya, yang terlibat dalam terorisme ke, yang terlibat dalam aspek kafir mengkafir, tiba-tiba kita nak hukum semua orang macam tu, tak boleh lah. Jangan ekstrim orang yang cakap macam tu pula yang ghulu. Jadi sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, akidah para salafus salih adalah akidah yang berakhlak. Jangan retakkan saf umat ini yang sudah retak. Perselisihan, perbezaan pandangan itu akan wujud. Kita tidak akan boleh menghilangkan perkara tersebut selama-lamanya. Tetapi kita berkhilaflah dalam kerangka ukhuwah Islamiyah, itu masih kita jaga. Dikala umat ini hari ini sudah teruk diratah, sangat-sangat lemah keadaannya. Dakwah kita di negara kita sendiri masih lagi lemah. Ramai orang-orang bukan Islam yang melihat kita ni tidak indah.
kita masih lagi cuba memburukkan lagi keadaan tersebut. Ingkar munkar, al-amr bil ma'ruf, of course berterusan perlu dijalankan, tetapi raikanlah uslub inilah yang selalu membezakan di antara seorang da'i dengan da'i yang lain. Raikan hikmah di dalam berdakwah. So ini apa yang was all about tentang akidah para salafus salih. Hopefully tak ada siapa yang salah faham lagi. Itu ringkasan apa yang kita sebutkan. Dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam pada minggu hadapan. Moga-moga semua di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.